Terima kasih Tuan Speaker. Tuan Speaker juga ingin mengambil bahagian dalam perbahasan di peringkat dasar ini. Tuan Speaker, saya berasa terima kasih kerana dapat berdiri di Dewan Yang Mulia ini untuk berbicara dengan rakan-rakan tentang rang undang-undang perbekalan tambahan nombor 2 untuk tahun ini. Tadi Yang Berhormat dari Bukit Antarabangsa dan Yang Berhormat dari Paya Ceras telah mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Memang saya ada beberapa pendapat yang kurang bersetuju dengan kedua-dua Yang Berhormat ini. Yang pertama sekali, Yang Berhormat Bukit Antarabangsa mengatakan bahawa rang undang-undang perbekalan tambahan yang kedua pada tahun ini adalah sesuatu rang undang-undang yang mencerminkan kaedah belanjaan yang memboros. Yang Berhormat dari Paya Ceras menyatakan bahawa rang undang-undang perbekalan tambahan ini mencerminkan kerajaan negeri tidak mempunyai perancangan ekonomi yang mantap sehingga kita perlu mengadakan supplementary budget dengan izin ataupun perbelanjaan perbekalan tambahan yang kedua ini. Saya ingin memberitahu Dewan Yang Mulia ini bahawa pada tahun 2008 dan 2009 kita juga mengatakan kerajaan juga membentangkan perbekalan tambahan 2 kali berturut-turut dalam sidang yang pertama dan dalam sidang yang kedua. Untuk tahun ini, saya tidak pasti mengapa ianya dibesar-besarkan. Bagi saya, Tuan Speaker, apa yang penting bukan amount yang terkandung di dalam perbekalan tambahan. Apa yang penting bukanlah kekerapan kerajaan membentangkan perbekalan tambahan ini. Apa yang penting ialah ke mana wang ini dibelanjakan. Saya tidak setuju dengan Yang Berhormat Bukit Antarabangsa kerana kalau kita meneliti nota dan penjelasan tentang perbelanjaan perbekalan tambahan ini, kita akan mendapati lebih separuh dan sebenarnya lebih kurang 63% daripada perbelanjaan ini dibelanjakan ke atas rakyat sendiri. Tak lain tak bukan ialah perbelanjaan sebanyak RM74 juta untuk membiayai bayaran bil air percuma serta cetakan kupon. Saya juga berpendapat bahawa mungkin apa yang kita boleh memperbaiki berdasarkan apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Paya Ceras tadi ialah mungkin kita boleh mengesa ataupun menyaran kepada kerajaan negeri supaya dalam tahun-tahun yang akan datang, dalam sesi-sesi sidang Dewan yang akan datang, bila ada perbelanjaan perbekalan tambahan ini, kami meminta supaya butiran-butiran yang lebih ringkas dibekalkan kepada kita dalam kertas mesyuarat seperti ini. Misalnya, mungkin saya boleh bagi contoh, Yang Berhormat dari Paya Ceras menyatakan tadi bahawa sebanyak 7 juta ringgit diperuntukkan untuk menampung keperluan perbelanjaan bantuan am negeri. Berikutan terdapat peningkatan keluarga, jumlah bilangan keluarga yang menerima bantuan am. Mungkin kita boleh bertanya, apakah sebab dan di manakah penambahan ini berlaku? Di daerah apa? Dan butiran-butiran yang seperti ini yang diperlukan dan saya rasa adalah baik untuk dibentangkan di dalam Dewan ini supaya ahli-ahli Dewan boleh mengetahui dengan lebih lanjut ataupun mendalam tentang apa yang telah dibelanjakan oleh kerajaan negeri. Tuan Speaker, kita sudah sampai ke pertengahan tahun 2010 dan sekarang merupakan masa yang paling baik untuk kita menurun kembali apa yang telah kita lakukan dalam masa 6 bulan yang lalu dan menilai kembali apakah pencapaian-pencapaian kita sepanjang 6 bulan yang lalu serta mengorak rangka untuk maju ke hadapan. Dalam masa setengah tahun yang lalu, kerajaan negeri Selangor seperti biasa menghadapi berbagai bentuk cabaran. Negeri Selangor merupakan negeri yang paling maju dan kaya di Malaysia. Bangun dan jatuh negeri Selangor ini sudah pasti akan memberi impak terhadap pembangunan negara Malaysia secara keseluruhan. Tuan Speaker, sebelum saya berbicara panjang tentang isi kandungan ucapan saya ingin membagikan sesuatu perkara iaitu tentang perkasa. Dalam suasana kita membincangkan isu-isu tentang rakyat ini, negara kita pada masa sekarang pula terjerumus dengan kancah politik perkauman di mana seorang pemimpin kanan MCA baru-baru ini
menyeru supaya diwujudkan perkasa Cina untuk memperjuangkan hak masyarakat Cina dan juga untuk bersaing dengan perkasa yang diketuai oleh Datuk Ibrahim Arif, Ahli Parlimen Tali Pasir Mas. Tuan Speaker, saya melihat konsep perkasa Cina ini merupakan satu carangan yang jauh bertentangan dengan konsep satu Malaysia yang dilaung-laungkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Sememangnya. Ya. Nak bersia-sia jangan jauh sangat. Datuk Pisung sedikit. Ya. Oleh itu, kita kembali ke sini. Semangat yang terkandung dalam perbelanjaan perkara tambahan ini sebenarnya membawa semangat satu Malaysia. Bantuan kerajaan, bayaran bil percuma dan segala bentuk bantuan yang dihulukan oleh kerajaan negeri diberi kepada setiap kaum tanpa mengira kelas, tanpa mengira keturunan, agama, latar belakang politik dan sebagainya. Jadi saya rasa di sini dan di dalam Dewan Yang Mulia ini, Pakatan Rakyatlah yang sebenarnya menjiwai konsep satu Malaysia, bukan Barisan Nasional. Pakatan Rakyat dan DAP khususnya menentang habis-habisan cadangan MCA untuk mengadakan perkasa Cina kerana ianya langsung tidak relevan. Tuan Speaker, saya ingin menyentuh juga tentang hasil-hasil dan pendapatan daripada sumber semula jadi negeri Selangor. Isu mengenai hasil-hasil di Selangor kini telah menjadi isu hangat. Di bawah Pakatan Rakyat, apa yang pasti daripada kenyataan, hasil di Selangor telah meningkat. Kerajaan Selangor telah mensasarkan bahawa hasil-hasil boleh sampai ke 150 juta ringgit setahun. Kerajaan juga menetapkan bahawa sasaran hasil-hasil pada tahun lalu sepatutnya ialah 127 juta ringgit. Kita mengakui bahawa kita masih gagal mencapai matlamat ini. Walaupun begitu, kita harus mengambil iktibar daripada pengajaran ini. Pada tahun yang lalu, kalau saya tak silap, hasil yang kita dapat pungut adalah hanya 5.7 juta ringgit setahun. Dan kita perlulah mengambil pengajaran supaya kerajaan pada masa yang akan datang tidak haruslah membuat apa-apa bentuk unjuran tanpa siasatan yang teliti. Dan jika pun kita hentak mengadakan apa-apa bentuk unjuran, maka kita perlu menerangkan dengan sepenuhnya apakah syarat-syarat yang kita perlu capai. Barulah kita dapat mencapai matlamat yang kita unjurkan itu. Apapun sekali, kami mengucapkan syabas kepada kerajaan negeri kerana kita masih mencapai hasil-hasil yang lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelum ini. Mengikut pendengaran dalam sirkuit, pada tahun 2007 dimaklumkan royalti yang dibayar kepada kerajaan negeri ialah 2.7 juta ringgit saja. Pada tahun 2008 apabila Pakatan Rakyat mengambil alih, ia naik ke 4.7 juta dan amount ini terus meningkat pada tahun yang lalu iaitu 5.7 juta. Ini belum lagi termasuk bayaran dividen KSSP kepada kerajaan negeri. Jadi saya di sini pun ingin mengambil kesempatan untuk meminta kerajaan negeri memastikan KSSP bayar dividen kepada kerajaan negeri Selangor. Kerana kami telah dimaklumkan dalam beberapa case audit sebelum ini, ada GLC yang mencapai keuntungan tetapi tidak bayar dividen. Dan ini adalah satu kerugian kepada kerajaan negeri Selangor. Di samping itu, saya juga dimaklumkan tadi bahawa kes kecurian pasir semakin berkurangan. Jadi saya di sini juga ingin meminta kerajaan negeri untuk janganlah kita lupa jasa penguasa-penguasa di setiap pejabat tanah dan daerah. Ramai di kalangan mereka yang terpaksa membahayakan ataupun meletakkan keselamatan jiwa mereka, ahli-ahli keluarga mereka dalam keadaan yang berisiko tinggi. Dan saya berasa syabas dan syukur kerana tadi Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar telah menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pasukan penguasa di setiap PDD. Tuan Speaker, saya juga ingin menyentuh tentang bonus pegawai-pegawai tinggi KSSP yang dibincangkan dalam sirkuit. Saya berpendapat dalam dunia korporat sebenarnya bonus dari segi bilangan bulan yang paling banyak sepatutnya dibayar kepada
kaki tangan bawahan untuk mana-mana korporat. Dan bilangan dan bonus dari segi bilangan bulan yang paling sedikit selalunya dibayar kepada pihak atasan atau pengurusan, kerana selalunya kita menghargai usaha-usaha yang telah dicurahkan oleh kaki tangan di peringkat bawahan. Oleh itu saya mengesa Kerajaan Selangor setelah mengalami peristiwa KSSP ini untuk mengambil satu langkah proaktif untuk menyemak pembayaran bonus dan allowance kepada setiap GLC di negeri Selangor ini. Khususnya GLC yang ditubuhkan selepas Pakatan Rakyat Memerintah Selangor, supaya pembayaran bonus dan allowance yang tinggi, yang tidak munasabah seperti apa yang dibincangkan dalam pendengaran Selket ini dapat dielakkan. Yang Berhormat, sila elakkan perkara yang masih dibicarakan di Selket, kerana mengikut peraturan, perkara yang masih dibicarakan oleh jawatankuasa tidak boleh dibawa untuk perbahasan dalam Dewan. Ya, okey. Jadi saya akan teruskan dengan isu-isu yang lain. Satu perkara lagi yang kalau pada pendapat saya tidak dibincangkan dalam pendengaran Selket ialah pelaksanaan kontrak oleh KSSP. Saya ingin menarik perhatian juga tentang sistem pemantauan pelaksanaan kontrak KSSP oleh kontraktor-kontraktor yang dilantik. Pertama sekali saya ingin bertanya tentang apakah cara-cara pemantauan yang sedia ada pada KSSP untuk memantau kontrak-kontrak yang diberikan ini. Saya telah mengetahui bahawa saya ingin memetik satu contoh, iaitu KSSP telah memberi kontrak mencuci kali hasil sungai di daerah Petaling telah dimulakan untuk mempertingkatkan kutipan hasil KSSP. Dan salah satu kontrak ini adalah kontrak cuci kali pasir di Sungai Kayu Arang, berdekatan dengan Jalan Lebuh Bandar Utama, Seksyen 12 Bandar Utama, dengan Jalan PJU 1 Palang 3A Kampung Cempaka. Kontraktor yang dipilih dalam contoh ini ialah syarikat Daya Angsana Sendirian Berhad yang bertanggungjawab untuk menjalankan program cuci kali pasir sungai di RT 14 Sungai Kayu Arang sepanjang lebih kurang 1 km berhampiran Kampung Cempaka. Saya telah menerima aduan daripada orang ramai dan telah meninjau kawasan itu beberapa kali. Kontraktor aduan yang saya terima ialah kontraktor kelihatan tidak bekerja dan tempat itu dibuka luas seolah-olah tidak ada orang yang mengawal tempat itu. Dan salah satu tempat masuk ke kawasan ataupun tapak lompong pasir ini adalah sebenarnya dia perlu melalui satu tapak semaian. Dan jalan keluar masuk itu tidak dikunci langsung. Walaupun kontrak ini telah diberi, saya tidak menampak kontraktor menjalankan kerja-kerja cuci kali pasir dengan gigih. Saya telah memerhati keadaan di tapak selama beberapa minggu, 3 hingga 4 minggu. Jadi apakah tujuan KSSP memberi kontrak untuk mencuci kali pasir ini? Pertama sekali, memang pasti ianya adalah untuk mentalam sungai-sungai supaya banjir tidak berlaku apabila berlakunya hujan lebat. Yang kedua, KSSP melalui praktis ini berharap untuk mendapat sumber pendapatan yang lebih tinggi, lebih banyak daripada program cuci kali pasir ini. Jadi untuk memenuhi kedua-dua tujuan ini, kontraktor-kontraktor yang dilantik mestilah berusaha dengan gigih. Apa yang berlaku di Sungai Kayu Arang ini pula sebaliknya. Kontraktor tidak bekerja, sedangkan pasir-pasir sungai masih bertimbun di tengah-tengah sungai. Pasir yang telah dilombong pula dilongkokkan di tepi sungai. Kawasan lombong pula tidak dikunci sehingga mana-mana individu termasuk saya sendiri boleh keluar masuk kawasan lombong tanpa sebarang sekatan. Oleh itu daripada contoh ini saya meminta Kerajaan Selangor untuk menjalankan kerja-kerja audit secara rambang untuk memperbetulkan keadaan ini. KSSP bukan saja perlu telus dan beramanah dalam pemilihan kontraktor, tetapi KSSP juga perlu kompeten dari segi pemantauan pelaksanaan kontrak-kontrak yang diberikan. Yang Berhormat, boleh sambung hari esok? Ya, boleh. Terima kasih. Ya. Ada yang bersekalian, untuk perbahasan ke atas enakmen pembekalan
tambahan nombor 2 2010 ini, saya akan lanjutkan perbahasan sehingga pukul 1 tengah hari esok. Hadirin berbahagia sekalian, jam sudah pukul 4.30 petang, maka Dewan ditangguhkan sehingga hari esok 13 Julai 2010 bermula 10 pagi. Dewan ditangguhkan. Dipersilakan Kampung Tunku. Terima kasih Tuan Speaker. Saya akan ringkaskan ucapan saya pada pagi ini. Semalam saya menyentuh tentang pemantauan pelaksanaan kontrak oleh KSSP. Tuan Speaker, saya ingin menegaskan bahawa kelalaian dalam pemantauan pelaksanaan kontrak ini akan menggagalkan usaha kerajaan untuk mempertingkatkan hasil-hasil dan sumber semula jadi di negeri Selangor. Jadi saya minta supaya kerajaan, khususnya pihak yang bertanggungjawab untuk meneliti perkara ini. Tuan Speaker, saya juga ingin menyentuh sedikit tentang kemerundingan air di Selangor. Di dalam perbelanjaan perkaran tambahan kedua ini, kerajaan telah membelanjakan 74 juta ringgit untuk bayaran bil air percuma dan cetakan kupon. Perbelanjaan ini mengingatkan saya tentang runtingan penstrukturan semula industri air yang masih berjalan pada masa sekarang tetapi telah menemui jalan buntu. Beberapa hari yang lalu, Timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan bahawa kerajaan negeri Selangor akan muflis pengikutan kesilapannya dalam mengurus industri air di Selangor. Saya ingin mengatakan bahawa sebelum Barisan Nasional menuduh kerajaan negeri Selangor bankrupt dan muflis, adalah baik untuk mereka melihat mereka sendiri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Idris Jalil telah mengatakan bahawa jikalau keadaan berterusan seperti sekarang, kerajaan persekutuan pula yang akan muflis pada tahun 2019. Bukan kerajaan Selangor, tetapi kerajaan persekutuan. Dan ini kenyataan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, bukan Menteri ataupun Exco Pakatan Rakyat. Jadi saya ingin membawa poin ini. Pertama sekali, kalaulah Tan Sri Muhyiddin Yassin begitu prihatin dengan kedudukan kewangan Selangor dan juga kebajikan rakyat Selangor, maka kerajaan persekutuan di bawah Barisan Nasional haruslah berunding, duduk bersama dengan kerajaan negeri Selangor untuk mencari jalan penyelesaian yang paling baik terhadap penstrukturan semula industri air di Selangor bagi melaksanakan hasrat Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 atau nama singkatannya WASIA, supaya kita boleh menyatukan apa yang ada sekarang ini. 4 syarikat konsesi disatukan di bawah satu entiti dan dikawal oleh kerajaan negeri, dan kerajaan persekutuan harus juga mengenali satu fakta bahawa pengurusan sumber air dan utiliti di negeri ini tidak akan dapat dilakukan dengan berkesan melainkan ianya melibatkan kerajaan negeri Selangor. Tuan Speaker, kerajaan negeri Selangor dalam exercise ini telah membuat, kalau saya tidak silap, 2 kali tawaran harga untuk mengambil alih industri air daripada keempat konsesi ini. Tawaran harga yang pertama adalah sebanyak 5.7 bilion ringgit kalau saya tak silap. Yang kedua 9 bilion ringgit. Kemudiannya syarikat swasta Splash yang dikuasai oleh Gamuda menawarkan harga 10.75 bilion ringgit. Kesemua tawaran harga ini tidak diendak, tidak diusahakan oleh kerajaan pusat. Apa yang menarik ialah tawaran oleh syarikat pengeluar air Selangor yang berhad Splash yang sebanyak 10.75 bilion ringgit telah mengesahkan bahawa pendekatan holistik sebenarnya boleh dilakukan untuk penstrukturan semula air ini, dan harga yang ditawarkan oleh syarikat ini tidak jauh dengan tawaran yang kedua oleh kerajaan negeri Selangor. Apa yang lebih menarik lagi, tawaran oleh Splash ini langsung tidak menyentuh tarif air, iaitu jikalau Splash mengambil alih struktur industri air di Selangor ini, tarif akan dikekalkan sama. Jadi ini menunjukkan betapa seriusnya ataupun betapa realitinya tawaran harga yang dibuat oleh negeri Selangor. Kerajaan negeri juga berpendapat industri perkhidmatan air boleh dijalankan dengan harga yang lebih rendah. Ini sekaligus berjangkahan dengan permintaan Syahbaz untuk menaikkan tarif air sebanyak 37%. Persoalannya di sini ialah
Mengapakah kerajaan persekutuan membenarkan syarikat kroni menyalahgunakan industri air ini demi mendapat keuntungan tinggi? Mengapakah kerajaan persekutuan masih memberi pinjaman 320 juta ringgit kepada Syabas apabila Syabas menghadapi masalah kewangannya, sedangkan pihak pengurusan Syabas terus-menerus menerima gaji dan bonus yang lumayan? Mengapakah kerajaan persekutuan pula menghalang usaha rakyat untuk mendapatkan laporan audit Syabas dan perjanjian konsesinya baru-baru ini? Mengapa kerajaan persekutuan merayu kepada mahkamah untuk menangguhkan penderahan ataupun permohonan oleh MTUC untuk menderakan laporan audit dan perjanjian konsesi ini? Tuan Speaker, persoalan-persoalan saya ini kita hanya ada satu jawapan, iaitu selama ini kerajaan persekutuan langsung tidak berminat untuk meletakkan industri air di bawah mana-mana syarikat seperti Splash. Kerajaan persekutuan juga tidak ingin meletakkannya di bawah kerajaan Selangor yang sekarang ini ditadbir oleh Pakatan Rakyat. Apa yang kerajaan persekutuan berminat ialah memberi konsesi air ini terus kepada Syabas, supaya Syabas boleh teruskan perniagaan air ini di samping mengau keuntungan berpuluhan juta ringgit, malahan ratusan juta ringgit. Tuan Speaker, saya juga ingin menyentuh tentang pelantikan pegawai perikanan di bawah kerajaan negeri Selangor. Pada pendapat saya, sekarang merupakan masa yang paling sesuai untuk kerajaan negeri Selangor melakukan sesuatu untuk memastikan perkhidmatan awam di negeri Selangor bertaraf dunia. Tuan Speaker, dari segi sejarah, Selangor merupakan salah satu negeri dalam negeri-negeri Melayu Persekutu. Sistem persekutuan ini merupakan sistem persekutuan yang pertama di dalam sejarah Malaysia, dan ianya dilaksanakan oleh pihak British pada tahun 1895, dan ia bertahanlah sehingga ke tahun 1946 apabila negeri-negeri Melayu Persekutu bersama-sama dengan negeri Selat dan negeri-negeri Melayu tidak persekutu digabungkan untuk membentuk Malayan Union dan seterusnya Persekutuan Tanah Melayu. Sistem persekutuan begini dikatakan mempunyai kesan langsung ke dalam pentadbiran kerajaan-kerajaan negeri Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan Pahang. Dikatakan juga sistem perkhidmatan awam di keempat-empat buah negeri ini kebanyakannya bergantung kepada sistem persekutuan, yaitu kerajaan persekutuan yang akan melantik pegawai-pegawainya ke dalam perkhidmatan awam di bawah keempat-empat buah negeri ini. Dalam arti kata lain, pegawai tadbir dan diplomat PDD yang sedang berkhidmat di negeri Selangor sekarang merupakan pegawai-pegawai yang dilantik oleh kerajaan persekutuan selaras dengan fungsi dan semangat persekutuan. Tuan Speaker, saya meminta kerajaan negeri Selangor untuk memainkan peranan dan pengaruhnya dalam pelantikan kaki tangan awam di Selangor dan tidak bergantung semata-matanya kepada kerajaan persekutuan untuk membuat keputusan, walaupun perkhidmatan awam merupakan kuasa kerajaan persekutuan. Tuan Speaker, lebih-lebih lagi negeri Selangor terikat dengan unsur-unsur sejarah dalam perihal pelantikan pegawai-pegawai kerajaan. Sebagai satu permulaan, saya ingin bercarang kepada ESCO supaya kerajaan negeri Selangor bertegas dengan JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam. Jikalau JPA ingin mengambil keluar pegawai-pegawai yang dapat bekerjasama dengan kerajaan negeri Selangor, jikalau JPA memasukkan pegawai-pegawai yang mempunyai latar belakang politik, kita harus tegur. Kita perlu meminta supaya pandangan kerajaan negeri Selangor dihormati. Kita harus juga kelihatan tegas untuk meminta JPA mengeluarkan ataupun menukarkan pegawai-pegawai yang tidak kompeten dengan kerajaan negeri Selangor. Ini perlu dilakukan untuk memastikan rakyat di negeri Selangor menerima kualiti perkhidmatan awam yang paling bagus. Tuan Speaker, saya mengalu-alukan tindakan kerajaan negeri Selangor sekarang untuk menukarkan pengarah-pengarah jabatan dari BBT ke BBT. Langkah ini sudah pasti akan mempertingkatkan kualiti kerja semua pengarah di semua jabatan di semua BBT. Walaupun begitu, saya juga meminta supaya pertukaran seperti ini dapat dibincangkan
dengan wakil-wakil rakyat terlebih dahulu, dan ianya tidak harus dijadikan sebagai satu kejutan kepada semua pihak, termasuk wakil rakyat. Sekarang ni pegawai kerajaan juga terkejut, wakil rakyat juga terkejut. Jadi saya minta supaya ada satu bentuk konsultasi. Sungguh pun begitu, saya ingin menegaskan di sini bahawa kita tidak harus selalu menyalahkan pegawai-pegawai kerajaan apabila mereka tidak dapat melaksanakan sesuatu arahan ataupun tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Saya memohon supaya semua pihak memahami tugas dan lingkungan tugas mereka supaya kita menyelesaikan masalah dan bukan menyalahkan mereka semata-mata. Saya juga menyaran kepada Kerajaan Negeri Selangor untuk memperkasakan fungsi dan tugas Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Selangor atau SPANS. Saya telah meneliti laporan tahunan SPANS pada tahun 2008 dan saya berpendapat bahawa SPANS sebenarnya boleh memainkan peranan yang lebih penting dalam membantu Kerajaan Negeri Selangor melantik penjawat-penjawat alam baru ke dalam jawatan-jawatan tetap dan berpension. Tuan Speaker, saya juga ingin menyentuh sedikit tentang alam fora, di mana dalam kes ini kita memperuntukkan RM1 juta kepada Majlis Daerah Kuala Selangor untuk menjeraskan tunggakan kepada alam fora. Saya difahamkan bahawa tunggakan ini berlaku sejak sejak tahun sebelum kita mengambil alih kerajaan. Ini telah membawa ataupun mencerminkan satu kebincangan yang kita hadapi sekarang. Kerajaan Negeri Selangor harus berbicara dan memberi arahan kepada semua PBT. Sama ada PBT hendak menyambung kontrak kutipan sisa pekerja dengan alam fora atau tidak. Rata-ratanya, Tuan Speaker, prestasi kontraktor yang dilantik oleh alam fora masih belum menunjukkan prestasi yang memberangsangkan. Apabila tsunami politik melanda Negeri Selangor 2 tahun yang lalu, rakyat mengharapkan satu perubahan. Perubahan ini termasuk juga peningkatan kualiti dari segi perkhidmatan berbandaran, peningkatan kualiti dari segi kebersihan dan kutipan sisa bekerja. Kini kita sudah sampai masanya untuk Kerajaan Negeri Selangor bertindak secara proaktif dan bukan secara reaktif. Khususnya apabila perjanjian alam fora dengan PBT di Selangor sebenarnya sudah berakhir dan sekarang ini hanya disambung dari setahun ke setahun. Tuan Speaker, antara aduan yang paling banyak diterima daripada pengadu ialah kekerapan kutipan yang tidak tetap dan longgar yang tidak bersih ataupun tidak pernah dibersihkan dari dahulu sehingga ke sekarang. Saya menghargai sebenarnya tindakan cepat dan kerjasama yang ditunjukkan oleh pihak pengurusan alam fora apabila kita menerima sesuatu aduan. Tapi ini hanya satu tindakan yang dilakukan secara reaktif. Takkan wakil rakyat yang kita ada sekarang ini kena membuat panggilan telefon kepada pegawai-pegawai alam fora apabila kita menerima aduan. Kita memerlukan satu proses pelantikan kontraktor yang lebih terus. Dan sebagai kerajaan, saya ingin mengesa kepada Esko untuk bertegas dalam hal ini. Siapakah kontraktor yang dilantik mengurus sisa pekerja? Bagaimana mereka dilantik? Adakah proses pelantikan ini melibatkan Kerajaan Negeri Selangor? Bagaimana dengan peranan PBT sebagai pembayar perkhidmatan? Bukankah PBT juga berhak bersuara dalam pemilihan kontraktor? Bolehkah PBT sekarang ini melantik kontraktor mereka sendiri secara terus-menerus tanpa melalui alam fora? Inilah persoalan kita. Dan ini juga merupakan hasrat kita supaya ianya boleh dilakukan oleh PBT dan tidak lagi bergantung kepada alam fora. Tuan Speaker, saya juga ingin menyentuh sedikit tentang pembelian kontrak secara lantikan terus. Saya berpendapat praktis ini perlu dipataukan. Saya memuji keputusan Kerajaan Negeri Selangor menerima Integrity Pact yang diketengahkan oleh Transparency International. Dalam pada itu, saya juga ingin mengingatkan kepada kerajaan bahawa pemberian kontrak secara runtingan terus atau dalam perkataan lain, lantikan terus perlu dibentuk. Dan saya ingin mengatakan bahawa praktis ini masih ataupun mungkin masih berlaku di dalam agensi kerajaan negeri. Saya telah menerima satu surat pada minggu yang lalu, iaitu satu salinan surat rasmi daripada sebuah agensi kerajaan kepada sebuah BBT di Lembah Kelang tentang pembelian kontrak berjumlah RM3 juta daripada peruntukan Maris secara rantikan terus. Surat ini bertarikh 31 Mac 2010
dan menerangkan sebanyak 27 kontrak yang diberi setiap satunya bernilai antara 104 juta ringgit hingga 139 juta ribu ringgit, maafkan saya. Saya meminta supaya kerajaan negeri menyiasat kes ini, dan saya akan secara sukarela membuat satu salinan kepada kerajaan negeri untuk menyemak kes ini. Dan adalah lebih baik juga kalau kerajaan dapat menumpukan satu pasukan audit untuk menyemak sama ada praktis-praktis ini masih berlaku di BBT yang lain. Saya juga menerima aduan daripada ahli-ahli majlis tertentu bahawa terdapat juga pegawai-pegawai kanan di dalam BBT yang mempunyai hak untuk memberi kerja-kerja intens secara lantikan terus cuba menggunakan kuasa ini untuk mendapatkan kerjasama ahli majlis semasa mesyuarat jawatan kuasa dijalankan. Tuan Speaker, saya membagikan perkara ini bukan untuk menyalahkan sesiapa, tetapi saya mengesa kerajaan negeri Selangor untuk menyemak semula supaya praktis-praktis lama seperti ini dapat dibentuk di semua BBT, di semua GLC dan sebagainya. Discretionary power dan dengan izin kuasa putih bicara yang dipegang oleh pegawai-pegawai atasan tertentu di dalam agensi kerajaan untuk memberi kontrak tidak boleh diteruskan lagi, kerana ianya akan mendatangkan berbagai kebincangan, kecuali kalau dibawa beberapa syarat kecemasan di mana BBT ataupun pengarah perlu melakukan sesuatu untuk menyelesaikan satu kecemasan. Barulah beliau ada kuasa putih bicara untuk meminta kontraktor melakukan sesuatu. Tuan Speaker, saya juga ingin menyentuh tentang pelantikan ahli-ahli majlis. Saya mencadangkan kepada kerajaan negeri Selangor supaya dalam untuk tempoh pelantikan yang akan datang ini, sesi yang akan datang ini, supaya ditetapkan satu term limit atau hak pelantikan ahli-ahli majlis di Selangor. Memandangkan jawatan ahli majlis ini merupakan satu jawatan yang dilantik dan bukan dipilih melalui pilihan raya. Saya membuat cadangan ini dengan satu tujuan, supaya peluang untuk menjadi ahli majlis ini boleh dibuka kepada mereka yang ingin berkhidmat di peringkat akar umbi, supaya peluang yang besar yang lebih banyak boleh diberi. Saya juga mengesa supaya pelantikan ahli-ahli majlis ini boleh disaring oleh jawatan kuasa pilihan khas mengenai pihak berkuasa tempatan yang diketuai oleh Yang Berhormat Taman Merah. Saya berpendapat proses saringan ini adalah perlu untuk mencerminkan keterbukaan dan ketulusan dalam memilih dan melantik ahli-ahli majlis, supaya mereka yang dilantik ini adalah kompeten. Dengan itu, saya mengakhiri ucapan saya dengan ribuan terima kasih. Saya berharap kerajaan dan Esko boleh mengambil berat terhadap semua isi kandungan yang dibawa bukan saja oleh saya, tapi oleh semua adun-adun yang bersidang di Dewan Yang Mulia ini, sama ada daripada kerajaan ataupun dari pihak perbankan. Apa yang kita lafazkan di sini merupakan pandangan kita dari hati kita. Saya meminta supaya pihak Esko dapat mengambil berat, membuat catatan dan membuat rumpalas yang sewajarnya. Terima kasih kepada Tuan Speaker. Terima kasih. Tuan Speaker.